Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Sabahun nur, sabahul khair. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-460 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan Kak Azima, Nurazia Mukhtar, Ninda Anis, Zaliha Kamaruddin, Kamizah Muhammad Amil, Jamilah Ihsan, Galik Sprit, Ummu Wazif, Princess Tengku Abdullah, Elvira, Zahara Alias, Nurbaiduri, Zimah Don, Aminah Hitam, Hani Nani. Ahlan, terima kasih, jazakillah khairah. Kak Jamilah Ihsan, Galik Sprit, Ummi Naimah, Ismail, Nik Roslina Karim, Aniza Umar, Jamaliyah Manab, Ana Sukaimi, Kak Salina Muhammad Noor, Faridah Ismail, Asimah Ahmad Deli. Kemudian ahlan Kak Nurazia Mukhtar, jazakillah khairah. Dan juga Ummi Akashah, Tuan Nurahim Syarif, Fatimah Cikmat, Rohani Abu, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat daripada kalam Allah. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan di ruang komen Hayati Quran siri yang ke-460. Siri yang ke-460, masih lagi pada muka surat 157, surah yang ke-7 Al-A'raf, bermula daripada ayat 57. Muka surat 157, surah yang ke-7, bermula daripada ayat yang ke-57. Maka apakah ringkasan dan sinopsis kepada ayat yang ke-57 ini? Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut, selepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, bermula daripada ayat yang ke-54. Kalau kita perasan bermula daripada ayat yang ke-54, selepas daripada Allah menerangkan yang Allah lah pencipta langit dan bumi, dan Allah lah yang menguruskan langit dan bumi dengan penuh hakim, dengan penuh bijaksana. Dan Allah lah zat yang mana rahmatnya amat dekat dengan orang-orang yang beriman. Lalu ini semua kita perasan. Kalau kita perasan pada ayat 54, Allah highlightkan Allah pencipta langit dan bumi. Allah highlightkan yang pada ayat 54 juga, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengaturkan, yang menguruskan perjalanan langit dan bumi dan segala isinya pada waktu itu dengan penuh bijaksana.
kemudian kita baca beberapa ayat tentang doa, dan kemudian kita perasan pada ayat 56 Allah Subhanahu wa taala highlightkan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah adalah amat dekat kepada orang-orang yang berlaku baik. Siapakah orang-orang yang berlaku baik? Lalu Allah sebutkan 4 sifat ketika mana berdoa. Ud'u rabbakum tadarru', mestilah menzahirkan sifat kerendahan diri. Khufyah, doa pada waktu itu dengan suara yang perlahan. Kemudian ayat 56 juga kita nampak wad'uhu khaufa, pada waktu itu mestilah minta dalam keadaan bimbang dan takut. Wa tama'a, dan juga dengan perasaan dan sifat berharap. Lalu bila Allah dah ceritakan semua ini, maka pada ayat yang ke-57 kalau kita perasan, Allah mula menceritakan tentang sebahagian daripada gambaran rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sebahagian daripada gambaran kekuasaan Allah. Lalu pada ayat 54 kita dah nampak yang Allah tu berkuasa. Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah menguruskan. Kemudian ayat 56 kita dah nampak Allah itu adalah rahmatnya dekat dengan orang-orang yang muhsinin, yang berlaku baik. Maka ayat 57 kata para ulama tafsir adalah diterangkan lebih daripada apakah gambaran tentang rahmat Allah. Maka diterangkan pada ayat 57. Apakah sebahagian gambaran daripada kekuasaan Allah? Maka diterangkan pada ayat 57. Sebab itu ringkasannya sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, ringkasan ayat 57 adalah dibawa sedikit penerangan daripada apa yang Allah telah terangkan pada ayat 54 hingga 56. Iaitu gambaran tentang rahmat Allah dan juga gambaran tentang kekuasaan Allah. Lalu apakah contoh gambaran tentang rahmat Allah pada ayat 57? Nanti kita akan baca bagaimana gambaran rahmat Allah. Allah pada waktu itu gerakkan angin, dan daripada angin pada waktu itu turunnya hujan. Maka itu gambaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambaran kekuasaan Allah bagaimana pula? Gambaran kekuasaan Allah terzahir ketika mana Allah menceritakan daripada bumi yang gersang. Allah pada waktu itu boleh menghidupkan tanaman-tanaman. Maka sebenarnya itu adalah peringatan bahawa Allah berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati semula. Maka ayat 57 ada dua benda. Gambaran rahmat Allah sebahagiannya, dan sebahagian daripada gambaran kekuasaan Allah yang kita akan baca nanti. Maka ini adalah ringkasan ayat yang ke-57. Dia punya sinopsis dia. Dia adalah sambungan daripada ayat 54 hingga 56 apabila kita baca. Sebab itu jom kita lihat terjemahan dahulu. Kita lihat terjemahan, kalau sempat kita lihat tafsirnya, kalaulah tidak sempat maka kita akan baca esok insya-Allah. Jom kita lihat terjemahan. Maka firman Allah, wa huwa, wa terjemahannya adalah dan, huwa terjemahannya adalah dia, dan dia yang dimaksudkan di sini adalah Allah. Wa huwa, dan dialah dalam kurungan Allah. Allazi terjemahannya adalah zat yang, isim mausul. Allazi terjemahannya adalah zat yang. Yursilu terjemahannya adalah menghantar, mengutuskan. Ar-riyah terjemahannya adalah angin-angin. Lalu bila kita gabungkan wa huwallazi yursilur riyah, dan dialah dalam kurungan Allah zat yang menghantar, mengutuskan angin-angin. Lalu sebagai apa angin itu fungsi dia? Maka Allah terangkan busyra sebagai pembawa khabar gembira. Busyra sebagai pembawa khabar gembira. Lalu busyr maksudnya pembawa khabar gembira, pembawa berita gembira. Sebab itu dipanggil Bashir. Bashir adalah orang yang membawa khabar gembira, orang yang membawa berita gembira. Lalu busyra,
Allah hantarkan angin, maksudnya Allah gerakkan angin sebagai pembawa berita dan khabar gembira. Lalu apakah kegembiraan dia? Lalu Allah terangkan, baina yadai, sebelum datangnya rahmat Allah dalam kurungan hujan. Lalu apa hujan dipanggil sebagai rahmat? Lalu sahabat-sahabat kena faham bahawa ayat ini turun pada waktu itu kepada orang-orang Arab. Orang-orang Arab mereka selalunya hujan setahun sekali. Kadang-kala 2 tahun sekali. Kadang-kala lebih daripada itu. Dia bukan macam kita Malaysia setiap hari hujan. Kadang-kala hujan 2 kali sehari. Tetapi orang Arab mereka jarang hujan. Apabila jarang hujan, maka pada waktu itu hujan adalah satu nikmat yang besar. Hujan pada waktu itu satu rahmat yang besar. Maka sebab itu Allah menggunakan perkataan majaz, yang mana Allah tak sebut hujan dengan perkataan hujan, tetapi Allah menyebut hujan dengan perkataan rahmat, nak menunjukkan bahawa antara tanda-tanda rahmat Allah, Allah turunkan hujan pada tempat yang jarang hujan, pada tempat yang pada waktu itu jarang berlakunya hujan. Maka kepada manusia yang pada waktu itu menginginkan hujan, maka bergeraknya angin itu adalah tanda yang hujan akan turun. Maka datangnya angin, bergeraknya angin adalah umpama khabar gembira akan datangnya rahmat Allah, iaitu pada waktu itu adalah hujan. Ini terjemahan dia. Nak tafsir kita akan terangkan kemudian. Maka firman Allah, hatta, sehingga, iza, apabila, aqallat, angin membawa. Aqallat maksudnya membawa, ataupun hamalat, menanggung. Sehingga apabila, aqallat, angin membawa ataupun pada waktu itu memikul, sahaban, awan, thiqalan, yang berat ataupun yang sarat. Maka ketika mana angin membawa awan yang thiqala terjemahnya berat ataupun sarat, dalam bahasa kita adalah mendung. Maka ketika mana angin membawa awan yang mendung, awan yang sarat, awan yang berat, suqnahu, firman Allah, lalu kami, terjemah asal suqna adalah memberi minum, tetapi di sini kita terjemahkan sebagai halakan, tujukan. Suqnahu, lalu kami halakan, lalu kami tujukan, awan tersebut, li, untuk. Lalu suqna kami halakan, suqna kami tujukan, maksudnya awan tersebut, li, untuk, baladin, negeri, mayit, yang gersang. Mayit maksudnya mati. Bumi yang mati maksudnya bumi yang gersang. Maka kami halakan angin yang membawa awan itu ke bumi yang gersang, ke tempat yang mati, yang pada waktu itu tidak ada tanaman. Maka bila turun hujan pada tempat yang gersang, apa yang berlaku? Maka firman Allah, maka anzalna, kami telah turunkan, dengan, awan tersebut, air, iaitu air hujan. Maka bila air hujan turun, apa yang berlaku? Maka akhrajna, kami telah mengeluarkan, dengan, nya di sini maksudnya hujan. Lalu dengan sebab hujan tadi kami telah keluarkan, min, daripada, kulli, tiap-tiap, as-samarat, jenis buah-buahan. Lalu Allah cerita detail. Ini nak tunjukkan rahmat Allah. Bagaimana tempat yang mati, tempat yang gersang, maka proses daripada datangnya awan, manusia telah gembira nampak awan datang. Awan pula yang datang adalah thiqala, awan yang berat, awan yang mendung istilahnya. Maka awan itu Allah gerakkan kepada libaladim mayyit, kepada bumi yang gersang, kepada tanah yang mati.
Kemudian bila awan tu dah datang, Allah cerita proses ini supaya orang yang membaca Al-Quran boleh menghargai rahmat Allah, boleh menghargai kasih sayang Allah. Maka bila awan tu dah dekat, fa'anzalna bihil ma', melalui awan tadi kami turunkan air hujan. Bila air hujan dah turun dekat bumi yang gersang, maka tanah menjadi subur. Bila tanah menjadi subur, fa'anzalna bih, fa'akhrajna bih, maka kami keluarkan melalui hujan tadi min kulli thamarat, pelbagai jenis buah-buahan. Maka ini adalah tanda-tanda rahmat Allah, tanda-tanda kasih sayang Allah. Kita susah nak faham sebab kita tak menghargai hujan. Sebab sesuatu nikmat yang terlalu kerap berlaku, manusia jarang hargai. Tetapi cuba tengok kepada orang yang mana dia nak mengusahakan tanaman, tetapi hujan tak turun-turun. Bagaimana gembiranya mereka bila hujan turun. Lalu ini adalah gambaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hujung ayat yang ke-57 ini, Allah menerangkan tentang gambaran kekuasaannya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika, begitulah, kadzalika, begitulah, demikian itulah, nukhriju, cara kami mengeluarkan, al-mauta, orang-orang yang telah mati, dalam kurungan kami menghidupkan semula. Lalu kenapa kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati? La'alla, moga-moga, kamu, tadhakkarun, mengambil pengajaran daripadanya. Mengambil pengajaran daripada apa? Mengambil pengajaran daripada sistem bumi yang mati, Allah boleh jadikan ia hidup. Maka ambil pengajaran seperti mana manusia yang mati, maka Allah boleh hidupkan semula. Maka bahagian akhir ayat ini adalah gambaran zahirnya qudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahagian awal ayat adalah gambaran zahirnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dah selesai dah ringkasan ataupun sinopsis ayat yang ke-57. Kita dah selesai dah terjemahan dia. Apakah pula penghayatan dan tafsiran dia? Penghayatan dan tafsir dia, insya-Allah kita sambung esok insya-Allah. Penghayatan dan tafsir dia kita sambung esok. Kita nak bersiap untuk program jam 9.10 nanti, program khas sempena bulan Maulidur Rasul, iaitu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah penghayatan dia, pengajaran dia, tafsir dia kita akan sambung esok ayat yang ke-57. Mudah-mudahan dengan ini menjadikan kita lebih mengambil pengajaran, kita lebih faham dan kita lebih menghayati Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi jam 9.10 nanti insya-Allah, selepas lebih kurang beberapa minit, 30 minit lebih kurang ataupun lebih kurang 25 minit. Moga-moga sahabat-sahabat dapat bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sahabat-sahabat rasa bermanfaat, jangan lupa untuk share, kongsi dan juga sebarluaskan program Hayati Quran pada pagi ini. Jumpa lagi insya-Allah.